boleh jalan hukum rejam, tak ada dalam Quran. Kamu tak belajar usul fiqh? Memanglah tak ada. Carilah. Kalau tuan-tuan ada jumpa ayat ini, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata fa inna qad qara'naha. Saya nak bagi duit, beri kepada tuan-tuan. Beri. Dia bagi 300 saya bagi 1000. Ada ke tak ada? Memang tak ada. Sebab apa? Sebab ayat ini dinasah tulisannya, tetapi tidak dinasah hukumnya. Sebab itu apabila Sayyidina Umar, tuan-tuan, dia nak nasah ayat ini, dan nasah ayat ini, dia kata apa? Dan usul fiqh ni, tuan-tuan, kalau yang ustaz tu kata tak ada, memang tak ada usul fiqh. Sayyidina Umar kata apa? Wallahi, kalau sekiranya aku tidak takut orang menuduh aku menambahkan ayat Al-Quran, aku kekalkan ayat ini dalam Al-Quran. Kerana ayat ini kebanyakan manusia akan lupa. Cari kerana tak ada. Betul-betul. Itu kata Sayyidina Umar. Tapi arahan Rasulullah SAW, ayat ini dinasah, tetapi hukumnya tidak dinasah. Nah itu ada dalam Quran, tuan-tuan. Hukumnya nasah, tapi bacaannya masih ada. Apa dia? Iddah, perempuan yang kematian suami. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. Ada dalam Quran. Mana-mana isteri yang kematian suami wajib beriddah selama 1 tahun. 1 tahun. Kalau kita baca Al-Quran, macam mana pun ada iddah setahun, biasanya 4 bulan 4 bulan 10 hari. Ini salah cetak. Bukan salah cetak, kita tak tahu. Banyak lagi, tuan-tuan. Masalah wasiat. Dulu wasiat wajib, tapi dinasahkan hukum wajib berwasiat. Tak payah wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kutiba, diwajibkan, tapi dinasahkan hukum wajib berwasiat. Tak payah wajib wasiat. Tak payah. Ini. Jadi maknanya hukum ini ada dinasah dan ada yang tidak dinasah. Jadi sebab itu kita nak tentukan sesuatu hukum, mesti kita belajar ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ni, tuan-tuan, kalau dari sudut takrif dia panggil al-ilmu bil qawaid allati yatawassalu biha ila istinbat al-ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Itu takrif usul fiqh. Tahu al-ilmu, satu ilmu bil qawaid, satu ilmu yang ditentukan kaedah dia, allati yatawassalu biha, di mana ilmu usul fiqh ini ia menjadi perantaraan untuk menetapkan sesuatu hukum syarak yang amali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu usul fiqh. Apa kaedahnya? Al-amru lil wujub, al-amru lin nadbi, an-nahyu lit tahrim. Suruhan itu wajib, tapi bukan semua suruhan itu menuju ke wajib. Ada suruhan yang berbentuk sunnah. Ada larangan. Bukan semua larangan itu berbentuk haram. Ada larangan yang makruh. Nah, itu mana kaedahnya? Kalau tidak diketahui hukum, maka ia
dikenakan hukum asal. Al-aslu bil hukmi al-ibahah. Asal sesuatu hukum itu harus. Hukum tak ada, haram pun tak ada, halal pun tak ada. Apa hukum dia? Harus. Melainkan ada dalil. Kalau ada dalil, kalau kita tentu. Kalau tidak ada dalil, maka hukumnya harus. Al-aslu bil hukmi al-ibahah. Asal sesuatu perkara itu harus. Melainkan ada dalil. Ini orang sibuk tuan-tuan ni. Orang sibuk dalam WhatsApp. Kalau dia kata kita ni makan ikan kering, anjing yang bijak, anjing yang belacan punya. Jangan kita bertanya-tanya lagi. Ikan kering datang dari mana? Jangan ditanya, beli saja makan. Kalau kita tanya susah. Ini belacan dia datang dari mana? Tak payah tanya, beli saja, balik masak. Jangan ditanya. Kalau kita tanya, lagi susah kita. Islam bagi jangan ditanya. Kalau kita tanya, lagi susah. Melainkan ada benda yang kita yakin benda itu haram. Kalau ayat tak sembelihan, kita kena mesti tanya. Tapi kalau benda yang tak perlu pada sembelihan, ikan ni pada mana ni? Ini batu laut ni. Batu laut banyak kecil. Ini babi. Tak payah. Ikan ni makan babi ni. Tak payah. Makan adalah makan pun. Apa tuan-tuan? Mana kita tahu? Ini ikan batu laut. Ikan batu laut tak boleh beli sebab apa? Najis babi semua masuk dalam laut. Dekat batu laut. Tak payah tanya. Ini jadi orang kata apa tuan-tuan, menimbulkan kesusahan. Baik. Ia penting kerana hukuman zina berbeza di antara muhsan wa ghairu muhsan. Beza tuan-tuan. Muhsan wa ghairu muhsan. Jadi kalau muhsan, orang dah kahwin, mesti rejam sampai mati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia rejam Ma'is al-Aslami kerana dia berkahwin, sudah berkahwin, digunakan hukum rejam. Pasangannya belum berkahwin, dikenakan hukuman sebat sebanyak 100 kali sebatan. Jadi di akhirat esok lepaslah. Lepas. Jadi kita dah sibuk apa tuan-tuan? Tak nak. Kita nak cari yang baik, kita nak cari rahmat daripada Allah SWT. Kita nak cari keberkatan. Baik sedikit tuan-tuan. Sikit. Menarik balik pengakuan. Bagaimana tuan-tuan? Orang tu dah mengaku, kemudian ditarik balik. Dia dah mengaku dia berzina, ditarik balik. Di mana? Di mahkamah. Bukan dia mengaku depan orang awam. Ini mengaku di hadapan hakim. Tiba-tiba dia berfikir tarik balik. Baik, bagaimana anda yang tuan-tuan? Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, apabila seseorang membuat pengakuan berzina di hadapan hakim, bukan dia mengaku zina depan kita, tak, di hadapan hakim, di mahkamah ni, kemudian dia menarik balik pengakuannya, atau selepas dijalankan hukuman, dah jatuh hukuman dah, dia tarik balik, maka gugurlah hukuman hak daripadanya. Dia tarik balik, dia mengaku dah, hakim ni dah jatuh hukuman. Tuan Hakim, saya menarik balik di atas pengakuan saya. Bagaimana kedudukan hakim? Dia mesti gugurkan hukuman itu, kerana orang yang membuat pengakuan itu telah menarik balik pengakuannya. Ini tuan-tuan, dah mengaku dah, tiba-tiba ditarik balik pengakuan itu, maka jadi seluruh hukumannya gugur. Ini mengikut mazhab Hanafi, Asy-Syafi'i, Hanbali.
Yang kita ni dah mengaku jatuh hukum. Baik, macam mana boleh sebut jadi berapa darjah dia begini? 30 darjah lah dia. Ya, 30 darjah. Allahu Akbar. Kenapa lah tuan-tuan? Sebab kita berbicara bukan berasaskan hukum syarak, bukan berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Kita berasaskan perlembagaan kita. Jadi perlembagaan kita dia susah habis. Jadi siapa bertanggung jawab itu? Kita tak tahu lah siapa bertanggung jawab. Jawab dari hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Allah akan tanya satu-satu tanpa selindung, walaupun kecil, sekecil mana pun Allah akan tanya. Itu cuma hakim baik tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu Ma'iz supaya menarik balik pengakuan itu. Ya Ma'iz, tarik balik. Apa caranya? La'allaka massataha aw la'allaka qabbaltaha. Kau buka berzina, kau buka. Kata Rasulullah, tengok dia yang suruh Ma'iz itu tarik balik. Kau buka, biasa-biasa kau. Kau cium-cium je tu. Tu. Ini Rasulullah. Supaya apa? Supaya Ma'iz itu tarik balik. Tapi Ma'iz ni kata, lah, aku berzina. Habis Rasulullah bagi ruang, tetapi dia tidak cuba untuk menerima ruangan itu. Maka Rasulullah SAW terpaksa menjatuhkan hukuman itu. Ya, habis sekali tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya ketika Ma'iz lari lalu dikejar oleh mereka. Lari, dikejar. Apa Rasulullah kata? Halan taraktumuh la'allahu an yatuba fayatuballahu alaihi. Alangkah baiknya kalau engkau lepaskan, mudah-mudahan ia bertaubat kepada Allah dan Allah akan mengampunkannya. Jadi kita, sebab itu orang yang kena sebab dia tak boleh ikat. Tak boleh ikat diam. Sebab orang kerja, kita tak boleh ikat. Kita letak di depan. Kalau perempuan, dia disunatkan dalam lubang. Perempuan ni dalam lubang supaya tidak nampak aurat dia. Orang lelaki atas. Dia tengah rejam tu, dia lari. Kalau lari tak payah kejar. Kalau dia sebab dia lari, dia tak payah kejar. Sebab apa? Kata Nabi SAW, awiyatu, mungkin dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menerima taubatnya. Sebab itu teman-teman, kalau orang yang melakukan perbuatan keji itu, maka tidak dituntut untuk membuat pengakuan. Bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang nasuha? Itu saja. Itu dosa kita dengan Allah. Dosa kita dengan Allah, kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, pada zaman Bani Israel, berapa orang dibunuh? 99 orang dibunuh. Allah ampun dosa dia. Allah ampun dosa dia. Kita terima. Enggak, kita kalau kita tak pernah bunuh orang, maknanya kalau orang itu dia bunuh, tak tuan-tuan, kalau dia bertaubat, dia insaf, bukan mustahil Allah ampunkan dosa dia. Kerana Allah itu Tawwabun Hakim, Ghafurur Rahim. Allah itu maha penyayang. Jadi dia nak selamat kita tu, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ampun. Allah itu akan ampunkan dosa-dosa kita. Minta. Ini adalah satu daripada tuntutan agama. Jadi saya rasa sekali itu tuan tajuk yang akan datang, pelaksanaan hak ke atas penzina, syarat-syarat pelaksanaan hukum hudud. Bagaimana cara kita nak cari sebab, bagaimana tangan tu, bagaimana kedudukan orang yang salah. Jadi semua ada.
Bukan kita pukul berdasar kerana marah, tak. Pukul orang berzina ni tuan-tuan bukan macam pukul orang di penjara. Itu bukan, itu kena sebiji, panggil isteri, kena 3 biji panggil mak, terkencing ke dewa kalau kena 3 biji. Ini itu bukan cara pukulan yang dituntut oleh agama. Pukul macam dia nak apa, nak pukul bola golf, tengok tangan tinggi naik song, itu dia nak pukul ni ini kan, sama dengan kedudukan bahu. Kuat ke tak kuat? Tak kuat. Itu jadi bukan kita ikut kemarahan kita, kita ikut kerana kita tak ada cara yang telah ditentukan oleh syarak. Itu yang perlu kita pahami. Saya sertakan itu tuan-tuan. Ada soalan tak? Ada soalan? Ada soalan boleh? InsyaAllah. Orang yang bina ni, dia tak boleh kahwin Tak boleh nikah orang yang memang bina. Itu syarat dia tak boleh nikah dengan orang beriman. Tak boleh, tak boleh. Orang yang memang bina. Kenapa tak boleh kahwin? Ini siapa yang ulama tak? Dia dalam Al-Quran itu ada, dia kata macam ni, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun, wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Kata Allah. Allah kata, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Kaki zina, dia tidak akan berkahwin melainkan dengan kaki zina juga. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun, wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Haram kata orang mukmin orang kaki zina. Tapi bagaimana tuan-tuan? Katakanlah kita kata GRO lah, GRO. Oh ni memanglah dia pernah kerja tempat-tempat yang tak elok ni. Jadi kita ada dasar nak didik dia, nak didik dia. Ya dia dah lepas-lepas lah mungkin dia kata apa, nak jadi isteri kita. Kita ni ahli surau lah. Kebetulan kita kenal pula jiran kita, cantik pula tu. Kalau duduk siapa nak, muda lagi. Jadi kita niat nak didik dia. Mungkin dia salah. Kita didik jadi seorang yang baik. Kita kata kaki inilah yang kerja kelab malam lah tuan-tuan, senang cerita. Habis tu kita tengok kita nak didik dia. Kita didik dia sampai dia jadi baik. Boleh kita kahwin? Boleh. Tak masalah. Tapi kita kena betul-betul lah istiqamah. Kita didik, habis tenaga kita didik. Dia tak berkesan tu kita boleh cerai dia. Tapi kita niat untuk mendidik. Tapi kalau semua kita biar macam tu, berkahwin pula dengan kaki jahat pula, lagi dia jahat. Jadi untuk kita didik dia, mungkin niat kita baik, kita minta Allah pula bagi kekuatan kepada kita, mungkin tidak menjadi satu kesalahan. Tapi jangan pula kita pun 2 kali mengajar habis. Kita yang baik. Jadi maknanya tuan-tuan, ada, bukan semua. Kita tengok tuan-tuan, seperti Nabi Lut, isteri kan sebenarnya. Nabi
Nabi Nuh, isteri dia macam mana? Yang Allah sebut dalam Al-Quran. Daraballahu mathalan lillazina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'an wa qila udkhula an-nara ma'a ad-dakhilin. Wahai manusia, Allah kata, Daraballahu mathalan, wahai manusia, kamu tengok, aku bagi contoh kepada kamu. Kamu tidak lihat isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, kedua-duanya kafir. Sekalipun ia di bawah jagaan dua orang Nabi yang soleh, fakhanatahuma, kedua isteri ini khianat kepada suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an, walaupun kedua-dua rasul itu mendidik, tapi tak ada kesan. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, mereka berdua masuk neraka dengan ahli-ahlinya, dengan ahli neraka yang lain. Tapi Allah kata, wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Kamu tak tengok bagaimana isteri Fir'aun beriman? Jadi ini tuan-tuan menandakan bahawa Allah nak menceritakan pada kita, hidayah ini milik Allah. Itu saja. Hidayah adalah milik Allah, bukan milik Nabi, bukan milik Rasul. Kalau Allah nak bagi hidayah, dia bagi. Kalau Allah tak bagi hidayah, dia bagi. Yang apa tuan-tuan dalam surah Kahfi, Allah kata apa? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah kata, kalau sekiranya aku nak sesat kamu semasa kamu hidup di dunia, Allah boleh sesat. Wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Kamu anggap bahawa kamu buat benda yang sesat, tapi kamu kata betul. Allah pusing hati kita, dia pusing. Benda yang baik kita kata tak baik, benda yang tak baik kita kata baik. Itu Allah, dia nak pusing hati kita. Kalau Allah nak sesatkan, tak nampak, mata kita tak nampak, hati kita pun tak nampak. Allah tak nampakkan kebenaran dia tutup. Sebab itu kita tuan-tuan seringkali kena doa kepada Allah SWT supaya Allah tunjuk, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Ya Allah, tunjuk. Itu ihdinas siratal mustaqim. Nanti kita solat dia nak tunjuk ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Tapi ada lagi orang tertentu semayang ihdinas siratal mustaqim, untuk tolak macam mana? Allah tutup hati dia. Jadi kita tuan-tuan, kalau yang Allah tetapkan kita kena terima, ya, kena terima dengan sepenuh hati. Jangan ada sedikit keraguan. Kalau kita dah ragu, Allah akan sesatkan kita, syaitan dalam hati kita. Kita kena yakin 100%. Ada di Allah Alam. Tak ada tuan-tuan. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita tutup majlis kita dengan surah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.